Okey, mengenai tenaga nuklear ni, kita tengok fakta negaraku tu. Mungkin kamu tertanya-tanya, ada tak reaktor nuklear di Malaysia ni? Ada. Kita ada reaktor nuklear ni. Kan? Nama dia reaktor Triga Puspati ataupun kita pendekkan dia sebagai RTP. Yang mana beroperasi pada 28 Jun 1982. RTP ni dia merupakan jenis kolam yang direka untuk bentuk supaya eksperimen boleh dijalankan di bahagian teras reaktor tersebut. Tapi reaktor ni hanya untuk tujuan latihan dan penyelidikan sahaja dan untuk hasilkan radioisotop. Okey, Malaysia perlu membina berapa banyak reaktor nuklear? Kita kena bina lebih banyak lah, barulah mampu menghasilkan 1000 megawatt. Yang kita ada tu hanya boleh hasilkan 1 megawatt sahaja. Kan? Yang Malaysia ada sekarang ni hanya boleh hasilkan 1 megawatt sahaja. Tapi kita kena, kalau nak pakai tenaga nuklear ni, Malaysia ni dia kena buat apa? Reaktor nuklear yang boleh supply 1000 megawatt. Barulah dia boleh digunakan untuk tenaga elektrik untuk kegunaan negara kita lah. Okey, penggunaan tenaga nuklear bagi negara yang menggunakannya. Sehingga kini tenaga nuklear terus menjadi pilihan bagi negara-negara dunia lah. Sebab apa? Sebab dia adalah sumber tenaga alternatif elektrik yang baik. Kan? Yang baik setakat ini. Sebab apa? Sebab dia tak mengeluarkan gas-gas rumah hijau. Kalau kita nak bakar arang batu, kita akan lagi merosakkan alam sekitar. Kan? Ataupun kalau kita nak pakai panel solar, ia memerlukan kawasan yang luas. Nak letak panel solar tu, kita perlukan kawasan yang luas. Dan sekiranya hujan je manjang, mana ada matahari. Kan? Sebab itulah kebanyakan negara ni mereka memilih untuk menggunakan tenaga nuklear. Okey, kenapa negara-negara ni pilih tenaga nuklear? Pertama sekali, kurang sumber tenaga lain. Kan? Mungkin juga di Amerika ni dia tak panas. Tak sepanas seperti mana Arab Saudi. Arab Saudi dia ada gurun. Matahari pun dapat selalu. Kan? Tapi kalau satu tempat tu memang jarang dapat terima sinaran matahari, memang tak boleh pakai sumber tenaga elektrik menggunakan matahari. Okey, kebanyakan negara yang menggunakan tenaga nuklear kurang sumber tenaga lain seperti arang batu dan petroleum. Kos yang amat tinggi diperlukan jika mereka mengimport sumber tenaga ini dari negara yang lain. Oleh itu mereka menggunakan sumber tenaga lain seperti tenaga nuklear. Keluasan negara yang besar serta kepadatan penduduk yang tinggi, contohnya China. China memang besar dan juga terlalu ramai rakyat dia. Jadi mereka memerlukan elektrik. Dan setiap rumah nakkan elektrik. Jadi mereka gunakan tenaga nuklear ni sebab apa? Tenaga nuklear boleh menghasilkan, boleh menjana elektrik yang sangat banyak. Okey. Sumber pendapatan negara, contohnya negara Slovakia, dia bukan sahaja guna nuklear ni untuk hasilkan elektrik untuk negara dia sahaja, bahkan dia boleh jual kepada negara-negara jiran yang tidak ada reaktor nuklear, yang tak menghasilkan elektrik. Jadi dia boleh jual pula tenaga elektrik tu ke negara-negara yang lain. Dan juga teknologi yang canggih. Jadi hasil daripada adanya reaktor nuklear ni, mereka keep on buat penyelidikan kan. Okey. Jadi hasilnya kini mereka telah berjaya memiliki teknologi yang lebih canggih serta mampu mengurangkan risiko-risiko yang berlaku kepada reaktor nuklear. Kalau meletup ke, mereka tahu macam mana nak buat kan untuk settlekan masalah. Sebab apa? Mereka dah guna tenaga nuklear ni dah terlalu lama kan. Contohnya pembinaan makmal National Argon yang dimiliki oleh Amerika Syarikat. Ni gambar dia. Okey, jadi makmal ni merupakan sebuah makmal yang dibina khusus untuk pembangunan dan perkembangan bidang
fizik nuklear. Jadi makmal ni telah dibina di pinggir bandar Chicago, Amerika Syarikat. Jadi makmal yang telah mula beroperasi pada 1940-an ni telah banyak memberi sumbangan dalam bidang fizik nuklear. Hampir semua reaktor nuklear yang telah dibina pada hari ini hasil daripada kajian yang mendalam di makmal ini. Yang kamu tengok ni. Okey, kita pergi pula kepada impak penggunaan tenaga nuklear. Seperti biasalah, sekiranya kita membuat penyelidikan, sekiranya ia untuk kebaikan manusia, sudah tentulah baiklah kita akan dapat. Tapi sekiranya kita gunakan apa yang kita kaji itu untuk keburukan, maka buruklah yang kita akan dapat. Sebenarnya kamu dapat tahu bahawa apa mana berlaku sekitar 1940-an, yang mana nuklear tu telah digunakan sebagai senjata perang pula. Pada sekitar 1940-an, penyelidikan awal tentang tenaga nuklear dijalankan untuk menghasilkan bom. Hasil sampingan daripada pembelahan nuklear di dalam reaktor nuklear, iaitu plutonium, boleh digunakan untuk membuat bom atom. Jadi dunia telah menyaksikan bagaimana apa yang berlaku pada mana di Hiroshima dan Nagasaki. Jadi dua-dua bandar ni telah diletupkan dengan bom atom lah. Siapa pencipta bom tu? Nama dia J. Robert Oppenheimer. Oppenheimer ni lah yang sebenarnya yang telah mencipta bom atom. Dia digelar sebagai Father of the Atomic Bomb. Jadi ciptaan bom ni lah yang digunakan oleh Amerika Syarikat untuk meletupkan Jepun di Hiroshima dan Nagasaki. Tapi akhirnya dia pun menyesal setelah dia melihat apa jadi. Dilihat ni, inilah yang terjadi. Sebelum diletupkan Hiroshima ni, sebuah bandar yang cantik, sebuah bandar yang ramai orang, penduduk pun ramai, lebih kurang 70,000. Jadi bila mana sebuah bandar, kau bayangkan sebuah bandar ramai orang, dengan orang pun ramai, tengah bekerja, tengah buat macam-macam ni, tiba-tiba jadi macam ni, rata, tidak ada satu bangunan pun yang tersisa, semuanya mati. Jadi pengeboman ni menjadi satu pengajaran kepada umat manusia lah sepatutnya, dan bahawa bahayanya sekiranya bom atom ni digunakan. Jadi kamu tengok ni mengikut beberapa kajian dan risalah bom atom, iaitu Little Boy, yang telah digugurkan oleh pihak tentera Amerika Syarikat pada 6 Ogos 1945, dan diikuti satu lagi bom atom Fat Man, nama bom atom tu Fat Man, di Nagasaki, iaitu pada 9 Ogos 1945. Letusan tenaga nuklear oleh bom atom tu menghasilkan satu gelombang letupan yang amat kuat sehingga mengorbankan 70,000 nyawa. Jadi ramai yang mati, orang awam yang bukanlah askar, tapi orang awam yang tak berdosa. Dia orang pun tak tahu, bukan dia orang yang buat keputusan untuk berperang. Kerajaan yang buat keputusan untuk berperang, jadi mereka terpaksa ikut sahaja. Mereka pun terpaksa akur. Mereka hanya orang awam, tapi mereka ni macam mangsa. Mangsa dibom, menggunakan bom atom. Jadi pengeboman ini menyebabkan keadaan seluruh bandar raya itu menjadi amat panas sehingga mencairkan struktur besi. Sebab itulah kamu tengok ni tidak ada bangunan pun yang tersisa. Sebab apa? Besi-besi pun cair. Bayangkan kalau besi pun cair, apa jadi pada manusia? Hancur tak bersisa lah jawabnya. Okey, letusan bom nuklear juga mengganggu keadaan atmosfera. Kesan daripada gelombang yang terhasil di samping luruhan radioaktif yang dikeluarkan. Jadi dia bukan meletup tu, dia naik ke atas dan dia jatuh habis semua. Radioaktif habis luruh. Dan juga pada ketika itu seluruh sistem perhubungan di bandaraya habis terputus. Jadi yang dia bom ni bukannya kawasan kampung, ini adalah kawasan bandar yang ramai penduduk. Tengah orang sibuk-sibuk buat kerja tu, bayangkan meletus satu bom atom sehingga kan tidak ada orang pun yang tersisa. Bayangkan kalau besi pun boleh hancur, ini kan manusia kan. Okey, kini
Sudah banyak negara yang mula mencipta dan mengeluarkan senjata nuklear masing-masing. Namun mereka masih terikat dengan perjanjian pengawalan senjata nuklear yang mengawal dan tidak membenarkan mana-mana negara menggunakan senjata nuklear dengan sewenang-wenangnya. Jadi tenaga nuklear ni tidak boleh, bom nuklear ni tidak boleh dilepaskan begitu sahaja. Sebab apa? Mereka terikat dengan perjanjian ini. Okey, impak ujian nuklear. Jadi ujian nuklear ni telah dibuat lah sebenarnya, kan? Terutama sekali Amerika lah telah banyak buat ujian-ujian nuklear. Sebelum dia buat bom tu, nak gunakan senjata nuklear, dia akan check dulu, nak tengok function ke tidak, berfungsi atau tidak tenaga nuklear ni, bom nuklear ni. Jadi mereka telah buat ujian di mana, di darat, dekat laut dia buat, dekat udara dia buat, kan. Contohnya kat mana dia dah buat, dekat bawah laut dia buat juga, kan. Bila mana contohnya, kan, yang kamu tengok, kalau macam kamu dapat tengok contoh-contoh apa yang berlaku di negara-negara yang mana Amerika ni buat ujian ni, kan, di tempat-tempat pulau-pulau kecil dia orang buat. Dia apa jadi pada rakyat-rakyat situ, habis semua habis kena penyakit, kan. Sebab apa? Pada masa tersebut mereka tak tahu lagi kesan dia, buruk dia macam mana, kan. Sekarang ni barulah dah nampak lah, kan, keburukan nuklear ni. Sebab apa? Adanya radioaktif yang terhasil daripada ujian-ujian tersebut, kan. Ujian nuklear di bawah tanah contohnya menyebabkan kesan radiasi terhadap tanah dan sumber air. Begitu juga di laut, akan berlaku kemusnahan hidupan dan juga pencemaran yang teruk. Bagi manusia dan hidupan di darat, kesan penyebaran radiasi daripada ujian nuklear boleh menyebabkan kesan somatik dan kesan genetik. Jadi bila mana kita terdedah dengan radiasi, bila mana adanya ujian nuklear, manusia terdedah kepada radiasi, apa jadi kalau somatik, iaitu pada badan kita ni, apa jadi? Kita akan mengalami keletihan, loya, katarak, mata kita akan jadi rosak, leukemia, ini barah darah ni sebenarnya. Leukemia ni kanser darah, dan juga keguguran rambut, kan. Itu adalah kesan somatik, kesan pada seluruh badan. Tapi sekiranya orang tu masih hidup dan menghasilkan anak, kan, apa je pada anak? Anak akan jadi cacat. Dan sel akan jadi mutasi, membentuk sel-sel yang lain. Lepas tu jadi pula kanser, kan. Jadi ini kesan-kesan bila mana terdedah kepada radiasi, radioaktif yang terhasil daripada ujian nuklear tu, kan. Jadi kamu tengok ni gambar dia, letupan yang telah dibuat di laut. Kamu tengok dibuat kat sini, dekat, padahal sini dekat je dengan darat, kan. Dia dah buat letup sini, jadi apa jadi, kan? Radiasi ni akan kena pada orang-orang di kawasan sini, kan. Dan kebanyakannya yang kalau saya tengok dokumentari tu, dia buat ujian di kawasan pulau, dan banyaklah orang-orang pulau ni semuanya menderita selepas ujian tersebut. Mereka terdedah kepada radiasi. Okey, apakah wajar, kan, kita nak bina tenaga nuklear di Malaysia ni? Kita nak guna tenaga nuklear di Malaysia, adakah wajar digunakan, kan? Okey, anda telah mengetahui manfaat dan kesan buruk penggunaan tenaga nuklear. Di Malaysia, 70% daripada sumber tenaganya dijana daripada gas asli. Jadi Malaysia ni kita agak bertuah lah. Sebab apa? Kita ada petroleum, dan juga kita ada gas asli, dan kita ada arang batu. Jadi ketiga-tiga ni adalah bahan api fosil, kan, yang boleh kita gunakan untuk menjanakan tenaga elektrik. Walau bagaimanapun dia adalah tidak boleh dibaharukan, kan. Maksud kita dah bakar habis lah, hilang lah, tak ada lah, kan. Kita kena cari yang baru, kan. Okey, beberapa orang murid telah ditanya tentang kewajaran pembinaan stesen jana kuasa nuklear di Malaysia. Berikut menunjukkan pendapat yang mereka berikan, kan. Pada pendapat saya, Malaysia perlu membina stesen jana nuklear untuk menampung permintaan pengguna terhadap tenaga elektrik yang semakin meningkat. Betul atau salah, kan? Saya kurang setuju kerana reaktor nuklear menghasilkan sisa radioaktif yang berbahaya kepada manusia dan alam sekitar jika tidak dikendalikan dengan cermat. Jadi itu dia ada pro dan dia ada cons.
Dia ada kelebihan dia. Sekiranya kita ada tenaga nuklear, maka kita boleh buat macam-macam. Kita boleh hasilkan tenaga elektrik yang banyak. Sebab sekarang ni elektrik permintaannya semakin tinggi. Kan? Bukan saja rumah, kamu jangan fikir rumah, tapi kilang-kilang yang semakin tumbuh di Malaysia makin banyak. Memerlukan elektrik dengan lebih banyak. Jadi itu semua memerlukan satu stesen jana kuasa yang patutnya boleh membekalkan elektrik. Jadi walaupun bagaimanapun tenaga nuklear ni dia perlu dikawal dengan cermat supaya apa, tidak berlaku kemalangan. Okey. Bagi melaksanakan pembinaan jana kuasa nuklear, beberapa faktor perlu diambil kira seperti bahan api fosil seperti arang batu, gas asli yang akan habis dan kosnya semakin meningkat. Kesan pencemaran oleh tenaga nuklear adalah lebih rendah berbanding dengan sumber bahan api fosil. Sebab apa? Kalau kita pakai nuklear, kita tak melibatkan pembakaran bahan api fosil. Bahan api fosil ni macam kita bakar minyak, apa jadi? Dia akan menghasilkan gas rumah hijau, akan lama merosakkan alam sekitar. Kawasan bagi membangunkan stesen jana kuasa nuklear juga mestilah sangat strategik, jauh daripada penempatan orang, jauh daripada penempatan penduduk. Kalau berlaku apa-apa, rakyat tidak terjejas, kita tidak terdedah. Kawasan mestilah berhampiran dengan punca air untuk memudahkan proses penyejukan berlaku. Di mana kamu tengok tadilah, reaktor nuklear ni dia perlukan menara penyejukan. Yang nak sejukkan tu kena guna air, kan? Kena berada di tepi sungai juga lah. Kadar tenaga yang dikeluarkan oleh sumber tenaga nuklear adalah jauh lebih besar daripada sumber bahan api fosil. Jadi bagaimana kalau kita guna nuklear ni, tenaga elektrik yang terhasilkan lebih banyak. Yang terhasil tu adalah lebih banyak. Di Malaysia ni kita adalah Agensi Nuklear Malaysia yang mana bertanggungjawab mengenai nuklear, kan? Agensi Nuklear Malaysia yang dahulunya dikenal sebagai Institut Pendidikan Teknologi Nuklear Malaysia, atau sebagai MIN, terletak di Bangi. Agensi ini ditubuhkan bagi menyelaraskan aktiviti berteraskan sains dan teknologi nuklear serta teknologi yang berkaitan dengannya. Jadi di sini hanyalah berlaku penyelidikan menggunakan nuklear. Jadi kita telah pun belajarlah semua dah bab ini, kita dah habis hari ini. Yang kita telah pelajari apa dia? Penggunaan tenaga nuklear, penghasilan tenaga nuklear, impak dia tenaga nuklear, dan juga tenaga nuklear di Malaysia. Jadi tenaga nuklear ni dia ada kesan baik dan dia ada kesan buruk dia lah. Dan tujuan kita guna tenaga nuklear ni sebenarnya untuk menghasilkan elektrik. Itu yang paling penting sekali. Walau bagaimanapun terdapat jugalah di samping menjana elektrik, bom atom telah pun tercipta, dia telah merosakkan Hiroshima dan juga Nagasaki. Dan sudah tentulah dia memberikan kesan terhadap manusia dan juga persekitaran. Dan di Malaysia ni, adakah kamu rasa patut kita bina stesen jana kuasa nuklear? Itu semua bergantung kepada kemampuan kita jugalah untuk menangani permasalahan sekiranya jana kuasa tu meletup, kan? Sudah tentu kita kena ambil kira tu semua, barulah kita boleh membina stesen jana kuasa menggunakan tenaga nuklear.